Bolehlah kita plan untuk masa akan datang. Saya serahkan kepada moderator kita, Pak Cik Hamzah. Silakan Pak Cik. Baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Mus'ab atas penyampaian yang penuh ilmiah tadi. Jadi kita boleh nampak sebenarnya tanggungjawab sains sebagai ahli sains ni bukan hanya untuk dapat kerja yang baik ke apa, tapi untuk ialah kita sebagai hamba pada Tuhan, kita nak mengkagumi dan juga kita nak merasakan diri kita lebih kedil lah macam apa yang doktor kata tadi. Jadi tak berbuang masa, kita teruskan dengan sesi soal dan jawab. Jadi siapa yang nak bertanyakan soalan boleh buka mic ataupun just tulis dekat chat. Jadi silakan kalau ada soalan. Ada daripada Fakih Nasari. Ya, sila. Bismillah, Assalamualaikum Doktor. Salam. Kuat sikit tak dengar. Kurang. Oh, tak jelas ah? Bukan tak jelas tapi kurang kuat. Kuat sikit suara tu. Kuat sikit. Sekarang okey Doktor? Okey. Siapa tu? Okey. Nama saya Fakir daripada UIA. Jawabnya. Berminat. So, saya dalam bidang mekatronik. Saya ada soalan lah. So, minta pencerahan daripada doktor. So, soalannya mudah. Dia kalau kita nak tengok dalam kita nak proof kewujudan Tuhan ni, antara yang menjadi bukti adalah peristiwa ghaib. Peristiwa ghaib dalam Islam ni banyak lah. Macam mana ucapan Nabi membelah bulan kan. Macam mana peristiwa Isra Miraj. Benda-benda yang kata di luar jangkaan akal lah. So soalan saya, dalam kita integratekan bidang ilmu fizik dalam agama itu sendiri, adakah kita ada limitasi dalam menghuraikan satu peristiwa? Contohnya, sebab saya selalu fikir macam contoh Isra Miraj kan, macam mana berpindah dari satu point ke satu point in the shortest time kan. So maksudnya kalau ikutkan dalam bidang fizik, kita ada ilmu contoh macam wormhole kan, macam dia mendekatkan satu distance tu. So secara etik ni kita dibenarkan ke menghuraikan peristiwa gaib tu in physics punya konteks? Alright, saya dapat soalan awak. Okey, terima kasih Fakih Nasari daripada UIA. Wow, saya tak sangka sampai ke UIA kita punya link ni Hamzah. Hot panas. Alright, saya cuba menjawab. Sebenarnya bukan Fakih je tertanya macam tu. In fact, saya dipanggil untuk berceramah di sekolah sekolah lah yang di tahun lepas kot. tahun lepas. Berkenaan dengan Isra Mi'raj, dia cuba, bukan dia, mereka meminta saya menjelaskan because I am a physicist as well as saya dalam bidang teori. So saya cakap, okay, jawapan dia simple je sebenarnya. Pertama sekali, Isra Mi'raj lah kita ambil example sebab belah bulan tu adalah hadis, dia adalah peristiwa. Yang peristiwa tu bukan semua manusia dikhabarkan. Dia lebih spesifik adalah sebahagian sahabat lah yang melihat. Tapi kalau Isra Mi'raj ni, sahabat majoriti semua tak lihat. Kan? Yang ada Rasulullah. Jadi orang pertama yang membenarkan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Which is nonsense. Kenapa Abu Bakar nak benarkan? Okay, so pertama sekali kita kena faham Isra Mi'raj adalah peristiwa untuk menguji keimanan manusia. Betul tak? Betul Okay. Sebab apa dia menguji keimanan? Kerana dia adalah peristiwa beyond than the science actually. Bila nama dia adalah mukjizat. Mukjizat. Ajuzah, ada perkataan asal dia adalah ajuz. Ajuz ni adalah lemah. Lemah bagi manusia untuk buat benda tu. Lemah bagi manusia untuk interpret benda tu. The matter of fact, if you can interpret even in science, that will not make sense. The only thing yang berlaku dalam cosmological physics adalah a lot of theories and postulate as well as the mathematical modeling. Jadi space-time wrap,
apa lagi? Kita panggil wormhole. Itu adalah teori lah yang datang daripada matematik, and most of them kebanyakannya adalah sekadar huraian yang lebih berbentuk huraian lah. And dia nak come out dengan matematika model pun dia try to bend the space. Okay, jadi limitation dia. Saya harap fahamlah apa yang cuba saya sampaikan. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita tengok sebelum kita tengok Isra Mi'raj, kita cuba huraikan satu perkara yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi Nabi Allah Ibrahim apabila dia pukul berhala tu dengan kapak dia sampai patah sana patah sini, maka dia letakkan kapak dekat tangan berhala tu. Dia bercakap pada apa nama penduduk kat situ, dia kata, kau tanya aku buat apa? Tanyalah Tuhan kau tu. Itu memang Nabi punya status lah. Berani babe. Jadi Nabi dicampakkan, Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api yang dibakar. Dan api itu sangat besar dan periwayatan tak padam api tu. Kan? Jadi bila baling maka api itu Allah SWT perintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. So that is beyond the plasma physics even though, ni cerita menarik, even though physicists ataupun scientists ada define ataupun ada penemuan, dia panggil cold plasma. Maksudnya dia adalah plasma. Api itu adalah basically ada plasma lah. Cold plasma, dia adalah plasma tapi dia sejuk. The point is, adakah ini membuktikan mukjizat tadi? Sebenarnya tidak. Sebab cold plasma dia tak membakar macam mana hot plasma. And even though dia adalah plasma tapi dia tak boleh membakar, dia cold one, right? So dia tak boleh membakar pun. Tapi dia plasma. Plasma ni basically api lah. So dia tak boleh membakar. Habis dalam kisah Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim punya kisah adalah kisah mukjizat. Muhammad punya kisah adalah kisah mukjizat. Kita mungkin boleh interpret sebab kita bukan meletakkan sains atas kita. Kita meletakkan kalamullah ataupun apa yang Allah sampaikan tu lebih atas daripada sains. So kalau sains tak boleh interpret sekalipun, sains kat sini, sorry. Kalau sains tak boleh interpret sekalipun, mukjizat apa yang dia katakan adalah benar, maka itu adalah ujian keimanan. But then if you cannot explain, kalau mukjizat pun you boleh explain, so then what the purpose of mukjizat ataupun untuk uji keimanan? Sebab you boleh explain. Same goes as malaikat. Hamzah pernah tanya pada saya, doktor, malaikat dah bercahaya tapi kenapa tak nampak cahaya kan? Kenapa tak nampak malaikat? So itulah maksud saya. Sebenarnya sains punya purpose adalah bila Allah SWT beritahu dalam Quran, wah ini dah cerita lain ni, soalan lain ni. Ini bukti kewujudan Allah ni kan. Bukti mencari Tuhan. Okey, tak apalah. Kita ni sikit, kita cerita juga. Okey, kalau dalam Quran Allah SWT beritahu dah perspektif bagi orang yang menuntut ilmu sains basically. Dia adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia adalah orang-orang yang akan menjadi, individu tu akan menjadi orang yang sentiasa mengingati Allah qiyaman, berdiri dan duduk, wa ala junubihim, even dia baring sekalipun, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah kata sains tu awak tengok kepada tafakkur pada khalqis samawati wal ard. At the end you will say that rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. So the main purpose of science adalah untuk melihat keagungan Allah SWT. So for the nature ataupun for the nature lah ataupun keadaan ataupun the scope of discussion tentang mukjizat, tentang perkara ghaib, it is all about keimanan. Jadi most of the time memang takkan boleh. For me lah, bagi saya dah cuba dah prove, tak boleh juga. Even the space time wrap pun dia ada limitation. Dia ada limitation, dan limitation ni it cannot apply simply and easily, as well as sometimes it will dilute ataupun dia akan ganggu pada constant lain. Ni kalau perspektif sains fizik lah yang saya study. Jadi dengan kata lain, limit dia adalah sebenarnya kita boleh cuba explain, tapi end up of the discussion kita akan cakap macam ni lah. So then kalau tak boleh prove dengan sains, adakah kita tak beriman? Kan? So the fact that keimanan tu
adalah berlandaskan wahyu. Sama dengan syurga neraka. Ada yang cuba kata syurga dan neraka, it is in multiverse universe. Dia ada dalam alam yang multiverse, pelbagai dimensi. So saya cakap, can you prove that? Tak boleh. So that is only your opinion ataupun pandangan. Okay, kalau katakanlah kita tak boleh prove, adakah kita tak percaya pada syurga dan neraka? So that the content of faith, keimanan. Jadi keimanan ni adalah belief, tapi belief dia tu berpandukan kitab. Kitab tu yang kita prove betul ke salah. Jadi kalau kitab tu boleh prove kesalahan, so no longer lah. Khalas. So kitab tu ada flaw. Okay, so hopefully Fakir boleh dapat lah. Kalau Fakir masih tak boleh, okay, join second time. Applied physics, fire. Okay, ada soalan lagi? Saya kata sekarang ni kalau ikut pukul 10.03, tapi kita ada lagi 2 orang nak tanya. Oh, kejap, kita baca dekat dalam chat ni. Dia kata Masyarah kata, salam doktor, maaf lambat join. Okey, kena denda pumping tak boleh. Ketuk ketampi 100 kali. Jadinya doktor rasa ianya useless ke? Tak. Taklah useless untuk saintis pergi. Sebab okey, kita kena faham. Cuba awak bayangkan kenapa saintis yang luar daripada Malaysia, European lah basically, ataupun negara-negara besar, kenapa dia sanggup belanja berbilion-bilion untuk dapatkan satu-satu teori? Adakah dia nak melihat pada penciptaan? Tak. Kenapa dia nak cari alam lain? Sebab dia percaya alam ni akan hancur, kan? So kalau dah percaya alam ni akan hancur, so what is the point untuk cari lagi? Maksudnya what is the point awak pergi travel kalau awak sendiri yakin the expansion of universe ni sampai satu masa dia akan collapse juga. So ini adalah soalan saya, seolah-olah persoalan monolog lah kepada saintis barat. So sebenarnya the fact that they are too objective. Yang ini dia tak sebut lah, tapi saya faham daripada apa yang saya kaji dan bersangka-sangka lah, sepatutnya saya kena tanya. Saya bersangka-sangka sebab saya melihat tujuan dia pada perbincangan ni, at the end dia akan come out dengan tak nak mati, macam itulah, ataupun mortality, ataupun dia come out dengan Allahu Akbar, dia come out dengan okay, there is no God, macam itulah. Maksudnya dia punya come out, the end of the conclusion tentang jumpa Higgs and boson sekalipun, soalan dia adalah soalan yang ditanya oleh interviewer, in fact adalah soalan yang the end tu adalah berkenaan dengan Tuhan. Dia akan tanya, so then what are God are doing with the particle? Dia tanya macam tu. Dengan kata lain, sebenarnya dalam research yang dia orang buat, dia orang selit juga tentang perbincangan dia orang selit ataupun dia usahakan juga untuk meyakinkan diri mereka tentang teori yang dia pegang, iaitu alam ni eternal ke, alam ni ada alam lain kita boleh pergi ke, sebab dia tak nak mati dan juga dia tak tahu tujuan hidup lah basically. Dia tak tahu tujuan hidup. Jadi kalau orang pergi luar daripada dunia untuk buat kajian, so kita nak join, pergi lah, tak ada masalah. Sebab kita join, kita tahu matlamat kita pergi join tu. Aku nak melihat kebesaran Allah kan. Saya pun teringin tengok naik pakai space station, nak tengok Allah Akbar, indahnya ciptaan Allah. Maksudnya kita tahu the main objective that what we are learning, what we are doing research. Kita tahu kenapa at the end kita akan gunakan teknologi itu untuk bantu saudara kita, bantu orang Islam yang lain, bantu orang yang lemah belajar, mudah untuk belajar fizik, matematik and so on. At the end kita tahu yang itu adalah kebaikan kepada manusia yang lain. Kan Rasulullah beritahu, khairun nas anfa'uhum linnas, yang baik manusia adalah memberi manfaat kepada yang lain. So kita pergi alam lain pun bukan bermaksud kita buang masa begitu. Tapi kalau saintis-saintis yang lain nak buat tu, that's why I'm asking their objective actually. Dia nak apa sebenarnya? Kan dia nak cuba cari space dunia yang lain untuk dihidup. So that's the point lah, sebab dia tahu dunia ni akan hancur juga. So jadi kita tak adalah, kita tahu kita punya tujuan menuntut ilmu bukan kerana sia-sia, tapi kita nak melihat kebesaran Allah SWT. So contohnya saya sampai dekat Mars. Contohlah, sebab because I'm following one of the explorer yang pergi Mars tu.
Dia tak pergi Mars lah, dia hantar dia punya robot, tapi dia part of the group. So dia pergi Mars, dia kutip sampel. Awak tahu tak apa yang kita rasa? Kita akan rasa bersyukur. Sebab Allah jadikan ke atas muka bumi ni is very precise, is very comfortable. It is very beautiful. It is very precise yang kita boleh duduk. All the parameters yang mengganggu, macam contoh dia panggil storm, saya dah lupa storm apa dekat Mars tu. Sampai dia kata, storm ni boleh hasilkan plasma. Kalau aku duduk situ aku mati dah. So aku bersyukur kerana aku diletakkan di atas muka bumi ni. Dan itu adalah the ultimate of our intention when we are learning. Ataupun when we are doing research. Right. So itulah dia. Alright, so ada lagi soalan. Apa nama tadi? Hamzah macam nak cakap tadi. Kita ada satu soalan, mungkin ni soalan terakhir untuk malam ni, sebagai malam ni. Daripada Kasyah Kazio. Assalamualaikum Dr. Saya Kasyah Irfan, pelajar tahun 3 Fizik Gunaan UTHM. Okay, masyarakat kita ada culture yang cuba untuk membuktikan agama melalui sains, dengan lebih tepat dipanggil Bukhailism. Okay, betul akan menjadi masalah bila timbul pencanggahan antara penemuan sains dan wahyu. Dan ia seperti membuatkan Quran tidak konsisten kerana teori saintifik tidak konsisten. Jadi macam mana as a Muslim kita nak backup kebenaran Al-Quran? Jadi sekian, terima kasih. Okay. Bukhailism ni dia kata dia cuba membuktikan agama melalui sains. Ya, betul. Kasyah. Kasyah UTHM tu. Hamzah. Famous kita UTHM sampai ni. Sampai habis. Alright, so akan menjadi masalah bila penjawab okey, betul. Wahyu ia seperti membuktikan Quran tidak konsisten dengan teori saintifik. Okeylah, saya faham. Maksud Kasyah. Dia cuba minta dia tanya pada saya lah, kalau berlaku kes macam ni apa nak buat. Pertama sekali, kalau saya dapat soalan macam ni daripada orang yang claim tu, saya nak tengoklah apa claim dia yang tidak selari dengan saintifik tu. Kenapa? Kerana banyak kali dah berlaku kan, dalam dunia teknologi hari ni. Even dekat dalam fizik tadi pun yang saya tunjuk dalam slide kan. Dalam slide tu saya tunjuk fizisis pun dia punya raikan Nobel Prize tu, at the end dia kata, Tantar tak betul kot data ni. Macam tu. Padahal Nobel Prize tu dah kata, saya rasa seronok lah walaupun saya tak pernah bersama ketika dalam pengkajian, tapi teori saya digunakan dan berjaya. At the end, after 3 years later, kan, dia kata apa? Saintis beritahu, saintis tadi balik dia kata kemungkinan ada fault ataupun error pada database yang dia orang extract tu, sebab kemungkinan saja benda tu adalah macam kesalahan yang diraikan sebagai satu penemuan. Kelang kabut. Mau tak kelang kabutnya? Press conference habis satu dunia dah. Tapi at the end dia kata salah pula kan. So, okay. Jadi, apa yang saya nak bawakan ada persoalan macam tadi juga. Cuma, bila kita duduk dengan orang yang bukan Islam lah kan, kita kena tengok dulu apa claim dia tentang perkara tersebut, supaya kita clear kat mana yang dia tak clear. Sebab kita takkan boleh bagi jawapan at that moment, ketika itu, saintifik itu dan sebagainya. Kadang kita perlukan masa. So, dapatkan dulu claim tu. Kalau claim tu adalah claim yang betul-betul salah, okay, let's look at the nature. Sebab kadang-kadang dia terjemah ayat tu yang salah. Okay, yang berlaku saya tak ingat, ada beberapa perkara yang berlaku at the end. Yang tadi contoh fizik lah. Yang ni saya ingat contoh sains yang lain. Seingat saya dulu scientific, kalau betul kan, kalau siapa yang tahu, seingat saya scientific value dulu, mereka memahami proses kejadian manusia berbeza dengan apa yang Al-Quran beritahu. So dia believe lain. But then it comes out that bila orang bawa Quran, dia kata Al-Quran kata begini, so dia kata macam kita tak dapat proof lagi benda ni. So later on, selepas beberapa tahun, baru dia buktikan. Dia dapat buktikan bahawa apa yang dia lihat tu ataupun apa yang dia kaji tu is exactly at the same line as Quran. Macam itulah.
So dengan kata lain, kadang-kadang kesalahan tu disebabkan sains yang masih belum capai objektif ataupun penemuan yang betul. Kadang-kadang ianya saja, lontaran itu saja diberikan untuk menghina, merendah-rendahkan. Tapi dalam apa-apa discussion sekalipun, kita sebagai orang Islam, kita kena letak kita punya sandaran, iaitu sandaran penyampaian kita adalah kita meletakkan motif ataupun objektif penyampaian adalah sebagai seorang yang menyampaikan. We cannot influence, kita tak boleh paksa, kita boleh pengaruh lah, kita tak boleh paksa dia untuk terima pandangan kita. Kalau dia tak terima pandangan kita daripada wahyu yang kita sampaikan, daripada penjelasan yang kita perjelaskan, so kita kena let go lah. Kalau kita ada perspektif, kalau aku sampaikan begini kau tak setuju, susah macam ni kan, kita akan kecewa. Sebab dakwah ni tujuan dia bukan untuk merasa bangga. Dakwah ni tujuan dia bukan untuk berbalah, tapi untuk menyampaikan. Jadi bila kita ada tujuan yang betul dalam penyampaian, jadi isu-isu macam ni kita boleh lah. Macam isu sebenarnya dia sama kes macam Isra' Mi'raj tu. Kan, dia orang tak suka, bukan dia orang lah, maksudnya sebahagian orang tak suka dia kata banyak khayalan dalam Islam ni. Sila sebab Isra' Mi'raj tu mana logik dan sebagainya kan. And then at the same time science cuba explain, tak dapat explain juga. So what's next? Apa selepas tu kan? Sama juga macam Kaabah. Kaabah pun orang kata lu sembah Allah ke? Apa ni? You sembah batu. Setiap hari saya tengok you sembah batu saja. Batu kat depan kan. So walaupun Kaabah tu runtuh, kita berdasarkan perintah untuk menghadap ke situ. Kita akan tetap menghadap ke Kaabah walaupun Kaabah tak ada, na'udzubillah. Faham tak? Maksudnya, it is very clear yang kita buat ni adalah satu perintah daripada pencipta. So sama juga macam tadi, Bukharilism tadi, saya tak boleh nak jawab sebab saya tak tahu fakta mana yang dia deny. Tapi kebanyakannya lah, kalau nak bagi contoh, ramai sangat saintis, especially profesor, dia bila dah prof ni, dia dah tinggi kan, dia dah kaji. Contohnya yang saya ingat kalau dekat Thailand tu, Tajersen, apa entah nama dia, lebih kurang macam tu lah. Ada lagi profesor mathematics, Allah Akbar, lupa nama dia. Lupa lah. So profesor ni dia mengkaji dan dia cuba fight Quran sendiri. Dia buat sendirilah. Bukan dia claim pada orang lain, tak. Dia buat sendiri kajian tu dan dia juga cuba patahkan apa yang ada pada Quran. At the end of the day, dia kembali kepada Islam. Sebab dia kata, apa yang aku buat ni semua sia-sia. Sebab yang betul tu bukan pada aku tetapi pada kitab ni. So dia masuk Islam. So jadi untuk kes Kasyah ni, Kasyah, insyaAllah kalau ada ni boleh bawakan saya bersama. Saya suka mengkaji dan insyaAllah kalau dalam bidang, alhamdulillah saya dalam bidang theoretical physics juga. Jadi ruang belajar saya tu banyak lah. Saya boleh pergi quantum mechanics, dia boleh pergi quantum, dia boleh pergi quantum gravity, dia boleh kepada astrofizik, dia boleh pergi. Jadi saya willing lah untuk bantu kalau ada keperluan untuk bincang bersama. Wallahualam. Tu mungkin lepas ringkas, kita dah 10 suku. Ada lagi ke? Nak buka lagi ke Hamzah? Saya yang tadi tu aku dah akhir. Akhir dah. Tulis kali ni. Kalau tanya semua nanti tak boleh buat yang kedua. Betul. Itu pandai tu. Hamzah belajar pada saya tu, trik. Alright, so saya kalau dah habis part saya serahkan sepenuhnya kepada tuan moderator kita, Pak Cik Hamzah. Silakan Pak Cik. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Musa'ad kerana menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh peserta-peserta kita pada hari ini. Jadi kita dah sampai di penghujung. Kita dah berakhir Q&A session. So kita memang dah betul-betul hujung lah. Okay, sekali lagi kami daripada pihak organizer nak minta maaf dulu sebab ada limitation punya peserta ni, kami pun tak jangka benda ni. So insyaAllah untuk sesi kedua insyaAllah kami cuba improvekan. Dan terima kasih kepada doktor sebab sudi menerima jemputan dari kami. Walaupun last minute kat doktor. Sebab seminggu tu jadi macam ni, kelang kabut sikit.
Terima kasih kak pada peserta-peserta daripada tadi daripada UIA ada, daripada UTHM ada. Tu yang tanya soalan, yang tak tanya soalan tak tahu lah. Yang UC mesti ada. Okay. Alright. Okay. Rasanya tu je kot. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa nak tahu ada ke tak next session, follow IG, FB Safai Usim. Alright, dan promote lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semua.